ramai yang tersebut, tapi untuk mendekkan masa saya teruskan saja presentation saya. Saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya untuk menyampaikan pengalaman, sebenarnya pengalaman apa yang sebenarnya berlaku setelah kami melibatkan diri dalam teknik SRI ini. Saya desain dalam bahasa untuk memudahkan, sebab dalam ini saya cuba sampaikan apa yang sebenarnya berlaku kepada sahabat-sahabat kita yang di Malaysia ini, supaya insyaAllah selepas ini terus balik nanti tidak ada keraguan lagi, gunakanlah SRI tanpa was-was. Okey, sebelum itu saya nak mengambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, kerana saya yakin sejak 2009 sehingga kini, kita yakin bagi kami di SRI Lovely ini satu kaedah yang tepat, dan saya mengambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih. Inilah orang yang menyokong kami sehingga terbinanya satu kaedah yang kami namakan sendiri sebagai SRI Lovely. Kapten Zakaria, saya ucap terima kasih, dan dia banyak menyokong. Kalau tidak ada Kapten Zakaria, mungkin tak dapat saya bersama di kampungnya di mana projek dilaksanakan. Pak Aib Sahudin yang banyak beri sokongan-sokongan dan juga dari segi input-input teknikal, dan juga yang sebagaimana Prof sebut, yang tak nampak itu banyak diberikan oleh Pak Sahudin. Prof Wan sendiri, daripada sejak saya jumpa dengan Prof Wan, kemudian dia pergi ke Lovely, kemudian dalam communication dia banyak memberi support dari segi saintifik tentang mikro, yang saya sebenarnya memang jahil tentang kau-kau ini sebenarnya sebelum itu. Dan juga dengan Prof Anizan yang siang malam sampai ke tempat kami dengan memandu kereta seorang diri dan sampai pukul 3 pagi, 4 pagi untuk memantapkan kaedah yang kita laksanakan. Dan seterusnya lah kepada sahabat-sahabat yang saya tak lupa, kepada UUM yang telah membantu kami mendapatkan pengiktirafan di peringkat antarabangsa melalui Malaysian di International Technology Exhibition dan seterusnya. Kemudian UPM banyak membuat kajian-kajian yang saya ini akan dibentangkan nanti. Sebahagiannya adalah membuat kajian-kajian yang dilaksanakan di tempat di SRI Lovely. UNIMED juga sebenarnya telah terlibat. Dia cuba untuk bantu kita menyediakan dari segi mesin-mesin peralatan dan sebagainya. Mardi yang berawal telah memberi support kepada kita, walaupun secara tidak rasmi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Datuk Osman yang telah membantu kita menyediakan benih dan sebagainya. Dan juga Jabatan Pertanian Negeri Kedah, saya bersyukur kerana Jabatan Pertanian Negeri Kedah telah memberi bantuan kepada kita untuk merealisasikan teknik SRI ini. Kemudian seterusnya ke semua pihak yang terlibat yang tak sempat saya nak sebutkan sini. Okey, SRI Lovely, saya nak kenalkan dulu. Sebenarnya SRI itu samalah System of Rice of Intensification, tapi kita terjemahkan untuk kami. Prof sebut tadi memerlukan kriteria-kriteria ini, sebenarnya kita telah terjemahkan, iaitu dalam kaedah SRI ini kita perlu sabar dan redha dan juga istiqamah, tetap dalam keadaan. Lovely secara kebetulan tempat projek yang kita laksanakan itu namanya Lintang, sebuah lembah, sebuah valley di kampung Lintang. Jadi Lintang Organic Valley kita short formkan menjadi Lovely. Ini semua kebetulan. Jadi itulah kita namakan dia SRI Lovely. Di mana letaknya SRI Lovely ini? Di daerah Sik. Ini daerah Sik di negeri Kedah, satu kawasan yang cukup di pendalaman. Orang Kedah Awal Utara Terandah di sempadan dengan Thailand, sebenarnya hampir-hampir sama dengan Thailand, di kawasan Empangan Muda, Gubir. Kalau kita melalui jalan dari Alostar, dari Kosna sampai ke Naka, ke Nami, sampai ke Gubir di Empangan Pedu, hampir Empangan Muda sana. 74 km daripada Alostar. Saya teruskan, saya nak bentang apa yang telah berlaku yang ada sekarang ni sebelum saya teruskan dari segi apa yang telah kita buat. Bagaimana sampai ke peringkat ini boleh kita capai.
Ini seimbang lalu view SRI Lovely. Ini kalian semasa. Ini air ini gravity, bukan menggunakan pump. Gravity daripada bukit yang kita ambil. Ini tapak ini tempat ini adalah Mati telah buat mengambil 2-3 petak sawah di sana, dijalankan kajian di Lovely sekarang ini. Inilah keadaan-keadaannya. Dia ada yang telah masak, sekarang ada yang sedang ditanam, ada yang sedang membesar, berperingkat-peringkat. Di sana juga kita sediakan chalet dan sebagainya untuk latihan sekarang, dan boleh menginap bersantai-santai di sana. Dan bulan 7 ni musim durian, buah-buahan insyaAllah semuanya ada. Di sana juga ada benih, ada tanaman lada hitam, ada dihias dengan tempat-tempat yang cantik lah. Ada dengan ni artificial punya landscape, ada ditumbuh dengan orchid. Di tepi sebuah sungai ada air terjun. Perempuan telah pergi mandi di sana. Ini keadaan-keadaan yang memang ini yang telah berlaku sejak daripada 2011 kan? Ini saya masukkan gambar ni sebab sebenarnya saya merasai sendiri daripada semua proses SRI saya lalui untuk meyakinkan saya dengan melihat adakah perkara ini boleh dilakukan atau tidak, dan insyaAllah memang boleh dilakukan. Kita masih menggunakan alat-alat yang tradisional atau manual perasaan di sana. Ini kita telah menggunakan pokok-pokok bunga sebagainya untuk menarik perhatian serangga, untuk satu kaedah untuk mencegah serangga untuk matahari. Ini di antara hasil-hasil yang telah kita ambil, buah yang cantik, bersih dan sebagainya. Dan juga kita telah menanam sayur-sayuran di kawasan itu, satunya untuk dibuat mall atau dibuat baja dan juga dimakan, dan juga untuk melihat keberkesanan baja yang kita hasilkan. Okey, itu yang berlaku. Dan sekarang saya pergi ke sejarah SRI Lovely. Sebenarnya projek yang kita laksanakan itu bermula dengan projek di bawah KEDA, Lembaga Gajah Kedah. KEDA ini adalah satu agensi kerajaan yang untuk memajukan kawasan luar daripada kawasan Madang. Jadi kita ada satu program pemulihan projek tanah terbiar, sawah terbiar, dan kita bekerjasama dengan koperasi untuk bangunkan. Sebab kalau pada masa yang sebelum ini kita melaksanakan projek pembangunan tanah terbiar ini, kita bangunkan melalui individu. Selalunya melalui individu ini saya buat satu musim, dua musim, kemudian dia ada masalah ditinggalkan. So dia tak berterusan, tak sustain. So apa yang kita buat adalah kita menggunakan koperasi, kumpul semua kawasan tanah itu, tuan-tuan tanah, dan kita tubuhkan koperasi dan kita pajak tanah. Koperasi memajak tanah itu 20 tahun dan itu kita bangunkan. Ini adalah kawasan di kawasan Kampung Lintang berasal tanah terbiar lebih daripada 40 tahun. So kita pulihkan semula. Ini di keadaan lakaran kedudukannya. Ini kalau yang hijau adalah kawasan sawah yang kita majukan, tanah terbiar lebih kurang 6 hektar. 2 hektar dijadikan kawasan untuk penempatan chalet, surau, dewan dan sebagainya. Okey, selepas kita buat pemulihan tanah sawah terbiar itu, kita memang buat organik, tetapi secara konvensional. Maknanya kita menanam, bukan tabur, menanam satu-satu. Tetapi hasilnya memang tidak memuaskan. Keadaan tanah yang berpasir dan sebagainya memang tidak menggalakkan pertumbuhan. Dan hasilnya kita dapat dari 6 hektar tak sampai pun 2 tan.
1 tan lebih saja untuk 6 hektar. So, sebenarnya apa yang telah berlaku, sawah yang telah kita pulihkan itu, kontraktor yang kita minta sediakan sawah itu telah melakukan kerja-kerja yang cukup bagus. Ditolak, dibuang semua topsoil, dijadikan batas. So tinggallah tapak sawah yang berpasir, hardpan yang tak sesuai untuk kita tanam. Semuanya berpasir. Tetapi saya pada masa itu memang marah. Pasal marah sungguh. Tetapi selepas berjumpa dengan SRI dan dilaksanakan projek ini, saya bersyukur. Ini telah kita takdirkan supaya kita mencoba SRI di tanah yang paling tidak layak untuk ditanam padi, akhirnya berjaya. Itu yang saya simpulkan. Ini satu takdir Allah SWT untuk membuktikan bahawa teknik SRI itu adalah tepat. Ini selepas kita tidak berjaya menanam padi kali pertama itu, kita Jabatan Tanian dengan Jabatan Tanian telah mengambil tanah, mengambil sampel-sampel tanah itu dan buat analisa, dan inilah penemuannya yang hijau ini. TET ialah 2.04 sahaja, berbanding yang dikendaki lebih daripada 12. So Jabatan Tanian kata, you tak boleh tanam padi di sini. Dia tak rekomen dan mesti dibiarkan sekurang-kurangnya 2 tahun baru boleh tanam padi semula. Ataupun you ambil daripada tanah luar, topsoil, dan masukkan is impossible, cost terlalu tinggi. Tapi kita alhamdulillah kita ditemukan dengan SRI, kita teruskan juga program kita. Projek ini kebetulan pada itu tahun 2010, tahun 2009 kita mulakan projek tadi. Kita dah search melalui internet, kita nampak ada SRI di Indonesia. Di situ kita kenali dan kita pun berangkat ke Indonesia untuk belajar di Nanggerak di Indonesia. Kursus selama 5 hari saja, 4 hari. Saya bersama 4 orang kaki tangan tiada dan 19 orang petani. Tapi nak beritahu yang tinggal sekarang nanti, yang buat itu mungkin 2 atau 3 orang saja yang daripada yang melawat, yang komited, yang istiqamah. Okey. Di sanalah kita mula mengenali apakah dikatakan pertanian sebagai satu ibadah. Saya akan uraikan nanti. Dalam konteks ini, setelah kita lalui 2 tahun, kita dapat dia punya teknik-tekniknya, kita yakin ini adalah satu projek yang lestari. Tetapi saya nak sebutkan di sini, lestari yang kita masukkan bukan semata-mata hasilnya lumayan, sustain, tetapi juga diterima sebagai ibadah. Saya yakin penuh projek ini adalah yang menepati kehendak dan syariat Allah SWT, prinsip-prinsip Islam. Dan itu yang menjadikan kita insyaAllah kita istiqamah dengan projek ini, walaupun dia nampak hasilnya agak lambat. Kita juga didedahkan setelah berapa lama kita dalam konteks ini dan melakukan teknik ini. Prinsip dalam Islam itu telah dinyatakan. Kalau ada yang lebih ahli betulkan saya silap. Di asal hukum Islam ini semuanya harus, semua boleh buat, apa saja boleh, kecuali setelah ada larangan di dalam Al-Quran. So, jadi dalam Al-Quran memang telah jelas sebut tentang dilarang melakukan kerosakan dalam di muka bumi. Dan Prof Wan tersebut tadi, makhluk yang termasuk pada makhluk itu ialah termasuklah mikro yang biasa berzikir kepada Allah SWT. Okey, jadi kesimpulan dulu. Jadi kemudian saya ceritakan bagaimana kita boleh sampai kepada kesimpulan ini. Kita memilih SRI organik, 100% organik. Pertamanya ialah dari segi agamanya, sebab dia seperti saya sebut tadi sebagai satu rahmat, satu perintah dari Allah SWT untuk memakmurkan bumi ini cara yang lebih baik, bukan cara yang merosakkan. Yang kedua, kita dapati hasil projek yang kita buat
hasil padi dan hasil tanah dia adalah cantik, bernas. Tuan-tuan jangan tengok padi dia nanti beras macam Roslan dah pergi tengok saya tengah harus. Dia saya mengakui padinya itu rupa bentuk beras padinya itu ialah bersih, cantik, menarik. Sebenarnya ada 4 aspek tu: agama, rupa, harta dan zuriat. Itu adalah asas pemilihan. Kalau tanya ustaz-ustaz nak pilih jodoh macam mana, dia pilihlah 4 kriteria ni. Dia nak pilih projek padi ini pun SRI menepati inilah calon menantu yang terbaik SRI. Dari segi harta maknanya akalnya. Memang akalnya cukup kuat. Sebab harta itu menarik makanan. Itu hartanya untuk dimakan. Dan memang terbukti telah dinyatakan, saya tak perlu detail ini. Dan dari segi zuriatnya memang hasilnya tinggi. Dan kita mencapai potensi hasil yang telah kita dapatkan sampai 14 tan per hektar. Jadi inilah sebab kita memilih SRI dan kita akan istiqamah dengan SRI. Ini yang saya kata asas. Dalam Al-Quran disebut, maksudnya dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah kamu buat kerosakan di bumi, mereka jawab sungguhnya kami melakukan kebaikan. Tapi Allah jawab balik, tahuilah bahawa sungguhnya mereka melakukan kerosakan akan tapi mereka tidak sedar. Sebenarnya sebelum saya pergi ke Indonesia, kita dah dapat ayat ini, tapi kita tak dapat jawapan. Kita mencari jawapan siapa yang sebenarnya tidak sedar ketika melakukan kerosakan. Ketika di Indonesia lah kami disurahkan ayat ini dan didetailkan bagaimana makhluk-makhluk itu mati. Inilah makhluk-makhluk Allah. Maknanya ini telah ada. Kemudian saya tak nak huraikan panjang lagi ni. Cuma saya nak sebut di sini, dia ada surah Al-Quran daripada surah An-Nur itu. Tidakkah kau lihat bahawa kepada Tuhan itulah bertasbih penghuni-penghuni segala langit dan bumi, demikian juga burung-burung yang terbang berbondong-bondong di udara. Semua itu telah tahu bagaimana cara mereka memuja, sembahyang dan berdoa dan bertasbih kepadanya. Kerana Allah Maha mengetahui apa jua yang mereka kerjakan. Dan makhluk inilah yang terbunuh apabila kita masukkan baja kimia atau meracun makhluk di bumi ini. Time lagi lah. Okey, so jadi saya bila balik saya jumpa dengan Datuk Mufti tentang kedudukan ini. Bukan dia tak keluar fatwa rasmi, tapi ada perbincangan. Dia kata inilah satu pilihan dan tafsiran adalah tepat dan mesti diikuti, dan orang yang mengetahui mestilah melaksanakannya dan mestilah menyebarkannya. Dan saya berdiri di sini, saya menyebar kepada tuan-tuan, dan tuan-tuan juga turut memikul tanggungjawab bersama untuk menyebarkan kami. Ini ayat-ayat Al-Quran yang menyentuh, saya tak detail lah, nanti kalau tertanda boleh ambil sini nanti. So kesimpulan tadi ya, saya terus masuk ke sini. Saya ingin kita buat keputusan, kita akan teruskan dengan apa ni lebih ialah SRI organik ni. Satu dia mati syarat, kos yang rendah. Saya ada di dengan kos yang kita buat. Kemudian dari segi potensi hasil pun tinggi. So apa yang kita buat sehingga kita capai ke peringkat ini? Kita buat inovasi, kita ambil prinsip-prinsip SRI itu dan kita laksanakan dan sesuaikan dengan keadaan setempat di Lintang, di Organic Valley. Ini merupakan faktor-faktor pertumbuhan. Kalau tengok, saya sebutkan tadi, di segi tanah memang saya sebut tadi memang langsung tidak sesuai. Kemudian benih, kebetulan benih yang diberikan oleh MRD kepada kita kebetulan tersilap benih MRQ 74, tapi benih yang agak rosak. Daripada 120 kg yang diberi pada kita, hanya 1050 anak benih saja yang tumbuh yang boleh kita pakai. Dan yang 1050 itulah kita tanam. Air alhamdulillah kita air yang mencukupi. Baja kita menggunakan 100% organik. Segi kawalan penyakit kita menggunakan juga organik, menggunakan bahan-bahan sekeliling yang saya sebut sebentar lalu nanti. Teknik kita menggunakan 100% SRI. Hasilnya ini tuan-tuan, kita buat 3 kali yang kita buat sendiri dengan kerjasama Jabatan Pertanian dan juga Madi. Kita tanam MRQ 74, jarak 30-30. 4 kali kita menggembur, belandak dan baja ikut jadual. Kali pertama kita buat, kita dapat 4.6 tan.
potensi hasil. Ini sebab kita tak, sebab tanah kita keseluruhannya memang tak boleh tanam padi. Kita ambil sebahagian yang kecil kita coba. Kali yang kedua kita tanam, kita jaraknya tu agak dilebarkan 35 kali 35, yang lain cuma sama. Kita dapat adalah 14 tan. Ini yang satu lagi percubaan yang kita buat 253 ni adalah pada asalnya Mardi menyebut benih ini sesuai untuk tanah gambut dan tanah masam. Tak sesuai juga dengan tanah kita. Dan kita tanam 35 kali 35, satu kali saja kita melanda dan membajak sekali saja kita masukkan. Bajak begini. Tapi hasilnya adalah 7.12 tan. Agak tinggi, memang tinggi. Berbanding dengan seed yang selalunya terendah hasil yang 3 tan. Karena itulah hasil dari Jabatan Pertanian mengambil inisiatif buat Pulau Merajam sepenuhnya. Minta maaf Jabatan Pertanian, bukan kata nak sebut mungkin Jabatan Pertanian tak percaya pun yang kita buat. Tapi sebenarnya daripada awal dia kontrol projek ini dari yang dekat awal. Dan hasil yang dibuat di Jabatan Pertanian sendiri MR29 dengan MR263 ditapak kita sekali, gunakan teknik kita, buruh kita. Akhirnya keputusannya ialah juga 14 tan, dan sekitar 15 tan. Hasil dari Jabatan Pertanian telah mengeluarkan satu report oleh pegawainya Encik Syarizal itu, Jabatan Pertanian padi di Kiji Serong. Dia membuat statement bahawa SR terbukti mampu menghasilkan kekeluaran anak yang tinggi, dan yang di bawah sekali kita tengok dia mampu mengeluarkan hasil 15.9 tan. Ini report rasmi daripada Jabatan Pertanian. Okey, bersama-sama UIM kita telah bawa kaedah ini dan kita mendapat peringkat perak di Malaysia Technology Expo. Pada masa ini kerana report belum keluar, jadi tak boleh bentang report, so dia bagilah perak. Terima kasih Dr. Kamal dan kawan. Kemudian baja yang kita buat diberikan adalah dengan bangsa. Kemudian kita pergi ke International Technology Expo Exhibition, kita dapat gold medal. Dan kaedah juga kita bawa ke Jerman pada 1 November dulu, dan dia juga dianugerahkan gold medal. Jadi maksud saya di sini, saya bentang di sini ialah bahawa SRI memang terbukti dan diiktiraf. Dia tak perlu diragu-ragui tanpa was-was. Okey. Kelestariannya tu, kalau tuan-tuan tengok sekarang ni, ini gambar ni mungkin tak clear sebab malam kita ambil gambar, kamera pula kamera murah. So ini burung. Sekarang burung elang telah hidup kembali. Daripada 2 ekor sekarang telah menjadi 4 ekor. So, jadi kawalan burung dan sebagainya telah pun disediakan, telah bersahabat dengan kita. Sekarang juga kerana dia organik, tidak ada racun, kita boleh melihara netral. Termasuk sekarang ni kita gunakan trigona, lebah kelulut, sebagai ejen penebungaan di kawasan itu. Alhamdulillah 2 bulan kita masukkan hasilnya, 2 bulan setengah. Kita pelihara kelulut itu, dimasukkan dalam tong, boleh bawa ke mana-mana. Kalau dadang tuan-tuan masa nak pinjam ke, tong ni untuk ejen penebungan boleh. Sewaannya seminggu RM200. Daripada satu tong, kerana kawasan itu banyak satu koloni itu, kita baru yang harus belum sudah dan belum dijual, baru peringkat menghadiah dan bersedekah hampir 500 ml bagi satu tong. So sekarang ini di kawasan kita, setelah mungkin ekologinya semakin baik, ular ada tapi tak banyak dan boleh dikawal. Ikan banyak. Satu petak kita pernah dapat sampai 5 kilo ikan sekali bajak. Kemudian patung banyak, ular banyak, burung hantu ada, lebah ada, babi hutan pun ada. Tetapi semuanya berkawan. Dia tetap merosakkan, tetapi tidak sampai menghalang
mengganggu hasil kita. Dan sekarang karena begitu keadaannya, maka masuklah kajian-kajian mengapa berlaku begini. Sekarang kajian ini di UKM UKM buat kajian, UPM buat kajian, UUM buat kajian, hampir semua universiti di Malaysia ada petak-petaknya, ada tempat-tempatnya yang buat kajian di sana. Dan the latest ni termasuklah Vardi dan juga College Community digunakan untuk tourist guide. Kos untuk tourist guide itu dia ambil satu petak untuk tourist guide itu belajar, mengalami supaya dia dapat menerangkan kepada pelancong apakah kita katakan SI organik. So sekarang kita telah apply dan insyaAllah saya ingat dalam tahun ini bulan-bulan lagi kita akan dapat sejarah organik Malaysia. Dan sekarang dah pun ke akhir tadi. Dan sekarang kita sedang sediakan packaging dan proses dalam reka bentuk khas yang standard ISO, international standard. Dan insyaAllah kita akan, sebab kita di sini juga keluarkan beras sendiri daripada awal sampai kita sediakan mesin untuk keluarkan beras. Dan dah sebenarnya beras kita pada tahun 2011 dah keluarkan, tetapi kita tak sempat dah dibungkus. Sekarang ni yang mengambil sepenuhnya ialah Persatuan Pengguna Pulau Pinang. Sebanyak mana yang ada semua diangkut semua. Kita sendiri dah dapat makan. Satu lagi aspek pengembangan yang kita buat di sini ialah kita dalam tahun sudah KEDA telah melatih sebahagian daripada belia-belia dari satu kawasan di kampung kaki bukit dekat Baling ya. Dekat Sempadan juga. Kita pergi kursus lebih kurang dalam 3 bulan. Dia balik dengan inisiatif dia sendiri, dia tanam, dia buat dan telah berhasil. Walaupun kerana masih ragu-ragu, buat dalam masih ragu-ragu, tapi hasilnya saya dapat pengiraan ialah 9 tan. Dan di sini yang paling saya kagum, tidak langsung dimasukkan baja dan tidak ada langsung apa-apa penyakit. Sebab daripada awal lagi saya beritahu cara-cara berasaskan pengalaman daripada sana. You jangan buang tanam, tak usah you just cabut pokok saja, apa-apa yang ada, you putar saja buat. Jangan buat. Sekarang di kampung kaki bukit, semua hampir 4 hektar petani-petani di situ bersetuju untuk kita laksanakan projek serta melihat hasil daripada anak yang petani tadi yang melakukan projek. So inilah kita jalan di tahap-tahap perkembangan yang berlaku daripada kita adaptasi projek SI. Jadi kita buat satu contoh yang sama boleh insyaAllah menjadi contoh untuk dilihat dan dilatih. Dan satu lagi isu yang mengenai tuan-tuan semua tahu adalah mereka untuk mengembangkan itu dari segi mekanisasi. Ini proses-proses latihan yang telah laksanakan. Satu lagi yang saya nak sebut di sini ialah kita telah mencuba dalam satu petak dibuat berperingkat-peringkat. Sebab keadaan SI ini sebab tidak memerlukan air dan kaedah yang ini kita boleh buat dalam satu petak, satu kawasan dia boleh berperingkat-peringkat. Okay, ini gambaran ini telah pun disebut oleh panel-panel yang lain. So, ini yang kita lakukan. Saya nak sebut ni alat penggembur ni kita dah cuba macam-macam bentuk dan kita reka macam-macam bentuk. Sistem air ni kita gunakan air bukit. Kita 1.4 km kita gunakan pipe 4 inci tarik daripada bukit terus masuk ke sawah. Ini pengurusan air jangan memang acak-acak saja sepanjang masa. Dan ini bahan. Ini mungkin interesting. Kita buat bahan baja. Yang kita guna ialah gondang. Gondang yang anggap musuh petani sebenarnya ialah sumber asli yang diberikan Allah SWT untuk menyuburkan pokok padi. Jadi kita gunakan gondang ini sebagai bahan baja. Dan dari saintifiknya seserah kepada pengkaji untuk mengkaji. Sebab mereka awal pertumbuhan pokok padi memang kita sembuh, kita masukkan baja berasaskan gondang. Kemudian rebung, kemudian pisang. Semua komponen pokok pisang ialah bahan baja untuk N. Rebung untuk P dan ini gondang ni berfungsi untuk menarik makanan. Ji masa. Okey. Okey. Ini yang kita dah guna sekarang ni. Ini sekarang ni satu lagi ialah pokok turi. Iaitu pokok geti, sahaja boleh pokok geti. Juga sebenarnya boleh memancing serangga untuk elak
menghindarkan serangga ke pokok ini apa? Kesuntun, kucai, ubi gadung. Tetapi sekarang ni, masa tahun yang kedua, ketiga, sebenarnya semua ni sudah tidak digunakan lagi. Tidak ada lagi gangguan. Tidak ada pun kekurangan. Tak perlu sebenarnya. Apabila ekologinya telah stable, sebenarnya semuanya akan selesai, insyaAllah. Begitu juga dengan baja-baja sekarang kita tak buat lagi yang kita guna apa saja yang ada di sekeliling itu. Ini di segi pertumbuhan ni, kalau tengok di segi memang saya ambil gambar ni pada satu spot saja. Pertumbuhannya kalau kita tengok dalam hari yang ke-20, ke-24 memang berkembang hebat. Daripada satu biji yang kita tanam, akhirnya paling kurang ialah 70 hanam bagi satu rumput. Itu paling kurang. So ini gambar-gambar lah di sini penggunaan hasil adalah Pegawai Jabatan Pertanian dan seterusnya. Ini standard. So, jadi kena saya simpulkan di sini, kaedah SRI Lovely atau kaedah SRI Lovely itu satu tempat kita saja. Memang pertama dari segi dia memang satu program, satu kaedah amal ma'ruf, nahi mungkar, mencegah kemungkaran yang bertempat dengan syarak. Yang kedua, dia menjaga memang dia betul-betul terbukti di SRI, ekosistem dia telah terbukti. Kemudian dari segi kualiti tanah, memang dia bertanah yang tak boleh tanam padi, dibolehkan tanam padi. Kemudian penggunaan bahan terbuang, kita dah guna sekarang semua bahan dapur dah kita mula kumpulkan, digunakan, dan termasuk juga bahan-bahan yang lain. Tempat saya guna tadi macam boleh rebung, buah-buahan, sekarang buah durian yang lebih luah-luah atau buah buah semua dikumpul dijadikan baja, bebas racun, kos yang rendah, disebabkan segala aspek hasilnya yang memang tinggi, dan kita dapat satu makanan yang halal dan tayyibat yang baik untuk dimakan. Beberapa orang kawan saya telah pun menggunakan beras ni, kencing manis, dan penyakit-penyakit ini, alhamdulillah dia pulang semula kerana dari segi rekod dia kata memang telah kekurangan penyakitnya. Penyembuhan berlaku. Oleh itu, amalkanlah sabar, redha, istiqamah tanpa was-was. Terima kasih. Terima kasih, Brian. For the benefit of this English speaking, is Sam around? One of the innovation actually on that fountain, it was actually natural pressure from the water that was taken from the hill. And I would like to also announce, Bernas, in our efforts in Batang Rupa, we have used the seed grown in Sri SRI Lovely, the 253. I don't know if my Sarawak team ada tak, they say that it's about to harvest. InsyaAllah kita boleh tengok macam mana penghasilannya, ada sama ada tinggi kan. Tuan Haji, saya nak tanya satu soalan saja. Daripada mula sawah ni diusahakan, saya nak tahu kos awal, kos, berapa banyak kos yang Kedah peruntukkan untuk menghidupkan kembali sawah tersebut, dan selepas itu berapa banyak kos yang diperlukan untuk maintenance sawah. Terima kasih. Terima kasih. Kos untuk keseluruhan, sebab kita termasuk kos ini termasuklah jalan masuk, yang mestinya kita masukkan jalan pertanian, menggunakan krasheran, sampai dan juga proses membersih, membajak sampai boleh menanam satu pusingan. Kita bantu koperasi hampir 200,000 lebih, termasuk jentera, termasuk dua kubota, jentera menuai padi, mesin melerai padi, dan juga mesin beras, termasuk wiring. Sebab di situ ada elektrik, saya masukkan elektrik hampir 7,000, jumlah sudah 200,000 lebih. Tapi jalan itu bukan hanya untuk tani ini, tapi ialah untuk orang kampung. Termasuk juga sistem pembayaran yang kita gunakan itu. Kita menggunakan buat empangan, satu saluran untuk tani,
untuk padi, satu saluran lagi untuk masyarakat di kampung tersebut. Jadi actual cost untuk keseluruhan untuk padi saja saya tak kira, tapi manfaat itu untuk ramai satu kampung. Dan juga kita masukkan kos itu adalah kos membina kolam, sebab sebahagian daripada tanah di situ karena telah lama terbiak memang tidak boleh ditanam dengan padi kerana terlalu dalam. Jadi kita convert jadikan kolam ikan, dan kalau kita organik kita boleh share air bersama, dan kita pernah pelihara ikan siakap air tawar. Untuk seterusnya maintenance, sekarang ni dah ikut kiraan kita dalam 1 hektar. So minta tolong Kapten, saya lupa figure Kapten, ada 1 hektar kostik lebih kurang 5,000 per hektar yang kita gunakan. Sebab sekarang ni masih lagi kita menggunakan apa ni, buruh, dan saya dah sebut sini experience. Sebab saya terus sendiri, saya mengukur sekali masa yang digunakan, masa melanda, masa menanam. Memang peringkat awal, kalau peringkat awal kali pertama saya melanda atau saya menanam, saya ambil masa mungkin 1 row yang saya letakkan dalam 1 pokok tu sampai setengah jam. Tapi sampai 3 kali buat, saya boleh reduce sampai 10 minit saja. Satu lagi soalan kalau boleh, saya nak tahu berapa 1 kilo beras, harga beras yang dijual. Minta tolong Kapten jual, saya tak mau jual. Berapa 1 kilo Kapten? Sekarang ni kek ambil ni tetap guna ambil RM10 1 kilo beras, dan kita buat dalam 2 bentuk, satu yang bentuk brown dan satu lagi yang white. Itu beras tu fully organic ya? Yeah, fully organic. Which is agak murah. Pasal kalau fully organic, yang import, semua import harganya dalam 12 ke 13 ringgit 1 kilo. InsyaAllah bila dapat SLM ni kita harga mungkin naik. Tapi jangan naik macam Kapten tu. Dan lagi tak apa, sabar apa ni lah, kita pula. Itu saya nak mention di sini. Sebenarnya kita punya vision kalau boleh ke semua orang tanam kawasan itu, dan supaya terusnya, supaya harga beras itu boleh rendah dan semua orang boleh menikmati halal dan thayyiban dengan harga yang lebih baik. Terima kasih tuan. So saya rasa kita memang masa dah lari banyak sangat. So kalau tak, nanti kita sacrifice our tea break lah.